Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rabiatul Rashidah binti Muhammad Musa yang memegang nombor matrik BA 191103440. Saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah dan merupakan pelajar Seksyen 2 dalam Kuliah Budaya dan Masyarakat Sabah. Pada video ini, saya akan menemubual seorang informan tentang perubahan sejarah dan budaya di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Sukacita ingin saya memperkenalkan informan saya, Siti Nur Atikah binti A. Azahari, berasal daripada Menumbuk, Sabah, dan dia berbangsa Brunei. Dia juga seorang pelajar dari Universiti Sains Malaysia iaitu USM, yang mengambil pengajian ijazah sarjana muda sastra dengan pendidikan bermajorkan sejarah, bermainakan sastra. Assalamualaikum dan selamat petang Siti. Waalaikumsalam dan selamat pagi Rabiatul. Selamat petang, maaf. Terima kasih Siti kerana sudi meluangkan masa dengan saya pada petang ini. It's okay, Bia. Sama-sama. Baik Siti, tanpa membuang masa, untuk soalan pertama, boleh jelaskan apakah perubahan sejarah dan budaya di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua dari segi politik? Okay. Untuk menjawab persoalan saudari tadi, okay, baiklah. Seperti yang kita tahu bahawa sebelum Perang Dunia Kedua, negeri Sabah telah dijajah oleh kerajaan Brunei pada ketika itu, dan sekitar tahun 1400 Masihi, seluruh kepulauan Borneo dan juga kepulauan Filipina telah berjaya dijajah. Brunei pada waktu itu mengutus pembesarnya dengan gelaran pangeran untuk memerintah setiap tanah jajahannya. Sebelum pendudukan British di Kepulauan Borneo, Kepulauan Borneo mempunyai pemerintahan beraja yang menyebabkan pemerintahan di Sabah terbahagi kepada tiga. Yang pertama sekali adalah sistem politik persekutuan. Yang kedua adalah sistem politik yang ditadbir oleh Kerajaan Sulu di persisiran pantai dan Kerajaan Brunei di bahagian persekitaran pantai. Dan yang ketiga adalah sistem politik kuasa bebas. Jadi, selepas British menduduki Sabah melalui syarikat berpiagam Borneo Utara, pihak British iaitu North British Chartered Company iaitu BNBC telah bertapak dengan pengurniaan diraja iaitu corak pentadbiran syarikat yang ditentukan oleh kolonial di London. Maka sistem pentadbiran BNBC pun dilaksanakan ataupun mereka membawa masuk struktur pentadbiran penjajahan British ke Kepulauan Borneo. Selepas Perang Dunia Kedua pula, BNBC berupaya memerintah Borneo Utara sehinggalah tahun 1942, iaitu selama lebih kurang 60 tahun sehinggalah tentera Jepun mendarat di Labuan pada 1 Januari 1942 dan menawan Jesselton di Sandakan. Setelah itu, wujud kesedaran politik dan juga keinginan kemerdekaan oleh Borneo Utara seperti mana yang dicapai oleh negara lain seperti di tanah Melayu misalnya. Pada 31 Ogos 1963, Gubernur koloni iaitu Sir William Gould menamatkan era kolonial syarikat berpiagam Borneo Utara British dengan mengisytiharkan yang Borneo Utara telah membentuk kerajaan sendiri, dan dari situlah wujud kabinet menteri pertama di Sabah iaitu dipelopori oleh Tun Kuat Stephen, Ketua Menteri Sabah pertama, dan pengisytiharan rasmi kemerdekaan Sabah dan pembentukan Malaysia telah dilaksanakan ataupun dibuat pada 16 September 1963 di Padang Merdeka, Jesselton. Itu saja. Wah, penerangan yang sangat jelas dan menarik. Baik Siti, soalan yang seterusnya pula ialah apa pendapat anda
Apakah perubahan budaya dalam masyarakat di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Okey, untuk menjawab persoalan ini pula, mengikut pendapat saya, budaya di Sabah sebelum dan juga selepas Perang Dunia Kedua masih dikekalkan sehingga kini. Ada terasam masyarakat di Sabah, iaitu budaya mereka masih dijaga dengan baik. Contohnya kita dapat melihat daripada etnik Kadazan Dusun yang masih merayakan perayaan mereka, misalnya perayaan keamatan masih dirayakan setiap tahunnya. Malah pakaian tradisional dan tarian mereka juga masih dapat dilihat sehingga ke hari ini. Namun ya, perubahan budaya sebenarnya sentiasa akan terjadi walaupun pada situasi sekarang masyarakat Sabah berhadapan dengan budaya dan juga trend global. Hal ini menunjukkan banyak kontroversi dan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang inginkan perubahan dan ada pula yang cuba mengekalkan keaslian budaya Sabah itu sendiri. Perkara ini kita tidak dapat elakkan kerana ia mempengaruhi keputusan individu itu dan ada kalanya tanpa kita sedari budaya itu meresap masuk ke dalam diri setiap individu ataupun masyarakat di Sabah sendiri. Okey, itu sahaja. Ya, betul. Saya sangat bersetuju dengan zaman moden kini. Dengan adanya media elektronik, lebih memudahkan kita terpengaruh dan mungkin saya tidak sengaja mengamalkan budaya tersebut. Contohnya pakaian-pakaian yang pada remaja kini terikut-ikut dengan fashion artis kesukaan mereka. Baiklah, untuk soalan ketiga, bagaimana pula perubahan ekonomi sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Okey, menyentuh berkenaan ekonomi di Sabah sebelum Perang Dunia Kedua, Sabah telah menjalankan aktiviti pertanian, perladangan dan juga aktiviti perlabuhan disebabkan struktur geografi Sabah itu yang dikelilingi oleh laut. Okey, selain itu aktiviti penanaman di Sabah banyak tertumpu dengan penanaman kelapa yang berlaku di Sandakan. Mungkinlah pada waktu itu terdapat permintaan yang sangat tinggi untuk penghasilan kelapa dan juga aktiviti perlombongan dan pembelakan turut dilaksanakan dan hasil daripada aktiviti tersebut hasil itu dihantar ke pelabuhan yang mempunyai kapal luar. Maksudnya di sini sebelum Perang Dunia Kedua sudah ada aktiviti ekspor dan juga import dan banyak lagi hasil perdagangan ya, jangan silap, banyak lagi hasil perdagangan yang mereka ekspor seperti sagu, emas, sarang burung, antinomi, petroleum dan lain-lain lagi lah hasil bumi di Sabah. Namun mereka mengalami masalah kewangan dan pembangunan ekonomi di Kepulauan Borneo juga sangat kurang. Aktiviti yang dijalankan pada waktu itu yang masih dilaksanakan adalah bercucuk tanam, pembalakan, perladangan dan juga aktiviti ekspor import masih dilakukan. Dan dilihat proses pembangunan di Sabah masih bergerak perlahan di bawah pentadbiran kolonial British kerana sumber kewangan yang kurang ataupun terhad dan juga kekurangan sumber manusia yang berkemahiran. Wah, dapat itu saja Rabiatul daripada saya. Terima kasih. Wah, dapat dilihat ya bahawa selepas kedatangan Jepun ke Sabah, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, BNBC menghadapi kerugian dan ekonomi di Sabah bergerak dengan perlahan. Dan baiklah Siti, masa berlalu sangat pantas. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan memberikan informasi yang menarik kepada saya. Sama-sama Rabiatul. Ya, okey, baiklah. Sekian saja temu bual kita pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.